Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat menonton video Jom Jawab Matematik siri yang ketiga. Untuk siri yang ketiga ini cikgu akan fokuskan kepada tajuk panjang, isim dan isi padu, dan juga seperti biasa kita cuma ada 4 soalan sahaja beserta dengan penerangannya. Baik, seperti biasa, ingat pesanan daripada cikgu, matematik kena ada latihan dan pembetulan adalah sangat penting. Okey. Dah sedia dengan pensel, kertas, kalkulator tidak dibenarkan. Okey, jom kita tengok seterusnya langkah-langkah bagi yang belum pernah menonton video Jom Jawab Matematik. Ini cara-caranya: baca ataupun dengar soalan, kemudian tekan pause untuk menghentikan video, buat penyelesaian atau pengiraan, kemudian tekan play ataupun main semula untuk melihat jawapan dan penerangan yang cikgu sediakan. Okey, jom kita mulakan dengan soalan yang pertama. Rajah 3 menunjukkan kapasiti sebiji gelas dan sebuah jug. Okey, ada sebiji gelas 225ml dan sebuah jug ada 1/2 liter. Soalan pertama, tulis isi padu dalam liter dan mililiter jug itu. Dan soalan kedua, berapa gelaskah air yang diperlukan untuk mengisi penuh jug itu. Okey, buat pengiraan dahulu, tekan pause, kemudian tengok jawapan yang cikgu berikan selepas ini. Baik, inilah dia penerangan dan jawapannya. Okey, soalan minta kita tulis isi padu jug dalam liter dan mililiter. Ingat, jug bukan gelas, okey, tapi jug. Okey, baik. Sini cikgu dah terangkan di bahagian sebelah kanan, cikgu dah tulis penyelesaiannya. Okey, awak boleh nampak di sini cikgu pisahkan, okey, supaya awak boleh faham dengan jelas. Okey, 4 adalah 4 liter, 1/2 liter. Dari sebelah sini, maka kita nak pisahkan 4 liter kita dah tahu, tapi 1/2 liter itu kita belum tahu lagi. Okey, 1/2 liter adalah bersamaan dengan 500 mililiter. Jadi kita gabungkan semula, maka kita akan dapat jawapan 4 liter 500 mililiter. Okey, jadi isi padu untuk jug tersebut adalah 4 liter 500 mililiter. Okey, ingat yang ini ya, formula bagi menukarkan daripada liter ke mililiter ataupun daripada mililiter ke liter. Okey, sentiasa ingat yang ini, 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Baik, jom kita tengok soalan yang kedua pula. Berapa gelaskah air yang diperlukan untuk mengisi jug itu? Okey, mengisi penuh jug itu. Baik, jug tadi kita dah tahu isi padunya adalah 4 liter 500 ml bersamaan dengan 4500 ml. Okey, jadi untuk kita tahu berapa banyak gelas yang diperlukan, maka kita kena bahagikan 4500 ml bahagi dengan isi padu gelas tersebut, iaitu 225 ml. Yang cikgu gunakan kaedah pembahagian panjang di sini. Okey, kita buat pengiraan. Okey, 225 darab 2 bersamaan dengan 450. Di sini tak ada baki, jadi kita boleh bawa terus turun sifar ni. Okey, dan akhir sekali kita akan dapat jawapannya 20 gelas. Okey, 20 gelas. Okey, kalau cikgu boleh tunjukkan dari segi gambar rajah, kita perlukan 20 gelas yang berisi 225 ml air setiap satunya untuk mengisi penuh jug yang berisi padu 4500 ml. Okey, sama tak jawapan dengan awak? Kalau salah, tengok semula video, buat pembetulan. Okey, baik. Ini cikgu bagi soalan ekstra. Okay, sebab tengok sini cikgu letak bintang di sini. Okey, soalan ekstra. Baik, kita guna soalan yang sama tapi cikgu tukar sedikit isi padunya.
Sekarang isi padu gelas adalah 120 ml. Isi padu jug masih sama 41/2 liter. Jadi soalannya, berapa gelaskah air yang diperlukan untuk mengisi penuh jug itu? Itu soalannya. Okey, cuba buat pengiraan dahulu. Sama ada awak dapat tak jawapan yang sama dengan cikgu selepas ini. Okey. Baik, jom kita tengok penyelesaian untuk soalan bintang itu, soalan ekstra tadi. Okey, mungkin ada yang buat seperti ini. Okey, ada yang buat seperti ini dan ada baki. Ataupun mungkin ada yang buat seperti ini. Okey, dia buat letak perpuluhan 5 di sini. Baik. Jadi, berapa gelaskah yang diperlukan untuk mengisi penuh jug itu? Baik, jawapannya adalah 38 gelas. Kenapa 38? 37 gelas penuh dengan 120 ml. Dan kita ada baki ini. Baki ini kita masukkan dalam satu gelas lagi. Kita tambah satu lagi gelas, maka kita perlukan 38 gelas untuk mengisi penuh jug itu. Okey, cikgu ulang. 37 gelas. Kemudian kita ada lebihan. Okey, kita ada lebih air tu. Jadi, lebihan air tu kita masukkan dalam satu gelas. Maka, kita akan ada 38 gelas semuanya untuk mengisi itu. Walaupun gelas yang kita tambah itu tak penuh pun, 60 ml saja, tapi kita perlukan satu lagi gelas untuk mengisi. Takkan kita nak buang air tu. Okey, boleh faham? Okey, jom kita tengok soalan yang kedua. Panjang sebatang kayu ialah 1/2 meter. Kayu itu dipotong kepada 21 bahagian yang sama besar. Berapa panjang dalam cm setiap bahagian kayu itu? Soalan pertama. Soalan kedua, hitung jumlah panjang dalam meter dan sentimeter 3 bahagian kayu itu. Okey, tekan pause untuk buat pengiraan awak. Jom kita tengok penyelesaian dan penerangan yang cikgu dah sediakan. Baik, kita nak cari panjang dalam cm setiap bahagian kayu itu. Okey. Di sini langkah yang pertama, langkah A ini, cikgu tukarkan terus. Cikgu nak tukarkan terus 10/1/2 meter ini kepada sentimeter. Okey, cikgu pecahkan supaya awak nampak dengan jelas. 10 sama dengan 10 meter, 1/2 meter. Dan 10 masih unit yang sama. Okey, 1/2 meter bersamaan dengan 50 cm. Okey. Manakala kita tukar balik, kita tukar pula 10 meter bersamaan dengan 1000 cm. Okey. Jadi kita boleh tengok di sini unit dah sama dah, cm dan cm. Maka kita gabungkan semula, maka kita akan dapat 10 1/2 meter bersamaan dengan 1050 cm. Okey, kita dapat 1050 cm. Okey, sekarang kita belum selesai lagi. Kita nak cari setiap bahagian kayu. Maka kita bahagikan dengan 21. 1050 cm bagi 21. Maka kita akan dapat pengiraan di sini. Di sini tak ada baki, kita boleh turun sifar. Maka setiap satu kayu itu berukuran 50 cm. Okey? Boleh faham? Dan ingat bila soalan melibatkan unit, unit mesti ditulis. Kalau tak, rugi awak buat panjang-panjang, banyak-banyak tapi hilang markah nanti. Okey? Dapat jawapan yang sama dengan cikgu? Kalau tak dapat, tengok semula, mainkan semula video, buat pengiraan semula. Okey? Baik, soalan seterusnya. Hitung jumlah panjang dalam meter dan sentimeter 3 bahagian kayu itu. Tadi kita dah cari setiap bahagian kayu adalah 50 cm. Tapi sekarang dia nak 3 kayu. 3, 1, 2, 3. Kita ada 3 kayu di sini. Jadi macam mana nak cari jumlah panjangnya?
sama ada awak buat penambahan berulang 50 cm tambah 50 cm tambah 50 cm ataupun awak gunakan konsep ataupun darab. Okey, 3 darab 50 cm sama dengan 150 cm. Tapi belum selesai sebab jawapan nak dalam meter dan sentimeter. Okey, cikgu pisahkan juga di sini. Cikgu pecahkan supaya awak nampak dengan jelas. Cikgu pisahkan 150 cm itu kepada 100 cm dan 50 cm. 100 cm bersamaan dengan 1 meter. 100 cm bersamaan dengan 1 meter. 50 cm. Okey, kita tak payah tukar. Kita kekalkan kepada 50 cm. Maka jawapan kita akan dapat 1 meter 50 cm. Ini baru betul. Okey, kalau awak buat sampai ini saja akan kehilangan markah sebab soalan dia nak dalam meter dan sentimeter. Boleh faham? Okey, harap jelas dengan ni. Kalau salah macam biasa buat juga pembetulan. Okey. Baik, soalan yang ketiga pula. Puan Norizan membeli 5 kg gula. Dia menggunakan 450 gram daripada gula itu untuk membuat sebiji kek. Soalan pertama, berapakah jisim dalam kilogram gula yang belum digunakan? Soalan kedua, hitung jumlah jisim dalam kilogram yang diperlukan untuk membuat 65 biji kek yang sama. Okey, baca balik soalan, cuba buat pengiraan dalam buku masing-masing, tekan pause dan buat pengiraan sekarang. Baik, ini dia penyelesaian yang cikgu dah sediakan di sini. Jisim, kita nak cari jisim yang belum digunakan. Okey, ini adalah jisim yang dibeli oleh Puan Norizan. Yang ini adalah jisim yang digunakan dia. Tengok di sini unit dia tak sama. Sebelah sini kilogram dan sini gram. Okey, kita kena tukarkan dulu dia jadi sama unit, baru kita dapat buat penyelesaiannya. Baik, ingat formula ini. Ada gram kepada kilogram, daripada kilogram kepada gram. Ingat. Baik, di sini 5 sebab jawapan nak dalam kilogram. Okey, maka 5 kilogram ni kita tak payah tukar, kekalkan. Yang ini kita kena tukarkan. 450 gram kita nak tukarkan kepada 450 gram kita nak tukarkan kepada kilogram. Baik, sama ada awak nak buat bahagi ataupun kita ada satu kaedah. Ini dia 1, 2, 3. Ingat tak kaedah ni? Ada macam-macam nama kaedah ni. Ada kaedah ombak lah, kaedah ulat lah. Tapi kalau budak-budak cikgu kita panggil ini kaedah baby shark du-du-du-du. Tak tahu entah macam mana dapat nama tu, tapi itulah yang kami panggil kaedah ini. Mungkin kerana pergerakan ikan tu. Jadi kita akan dapat 0.45 kilogram. Sekarang baru kita dapat buat pengiraan. Kita tolak, maka kita akan dapat jawapan dia. Jisim gula yang belum digunakan adalah 4.55 kilogram. Boleh? Okey, seterusnya soalan yang kedua. Hitung jisim dalam kilogram yang diperlukan untuk membuat satu biji kek yang sama. Okey, tadi Puan Norizan dah kata satu biji kek dia guna 450 gram. Okey, sekarang kita nak cari 65 biji kek, berapa banyak gula yang diperlukan untuk membuat 65 biji kek. Jadi kita buat darab 65 darab 450 gram. Okey, awak boleh tengok di sini pengiraan yang cikgu buat. Okey, pendaraban. Dan sekali lagi ingat formula ni, daripada gram ke kilogram, daripada kilogram ke gram. Maka jawapan nak dalam kilogram, maka kita kena bahagikan, ataupun sekali lagi kita gunakan kaedah tadi, teknik tadi. 1, 2, 3. Kita letak titik perpuluhan di sini.
maka kita akan dapat jumlah jisim gula yang diperlukan untuk membuat 65 biji kek adalah 29.25 kg. Okey, boleh faham? Kalau macam biasa, kalau ada salah, ada kesilapan, buat pembetulan. Okey, rujuk balik jadual. Baik, seterusnya soalan terakhir, soalan keempat. Jadual 2 menunjukkan isi padu air di dalam dua buah bekas P dan Q. Kita ada bekas P dan Q di sini. P 2/3/4 liter, manakala Q 1/2 daripada P. Yang Q ni kita belum tahu berapa isi padunya. Okey, soalan pertama, berapakah isi padu dalam mililiter di dalam bekas Q? Ini kita nak cari. Kedua, hitung jumlah isi padu dalam mililiter air di dalam kedua-dua buah bekas itu. Dan yang ketiga, air di dalam kedua-dua buah bekas itu dicampurkan dan kemudian dituangkan secara sama banyak ke dalam 5 biji botol. Berapakah isi padu air dalam mililiter dalam sebiji botol? Okey, baca balik soalan, tengok balik soalan, buat pengiraan betul-betul. Kita kena ingat di sini Q ni kita belum tahu. Okey, Q ni kita belum tahu lagi. Baik, ini dia penerangan yang cikgu dah penyelesaian yang cikgu dah buat. Okey, kita ada dua cara. Okey, cara yang pertama, ingat ini kita nak cari Q. Q adalah 1/2 daripada P. 1/2 daripada P. P adalah 2/3/4 liter. Maka kita kena cari 1/2 daripada 2/3/4 liter. Jadi cara pertama kita cari dahulu. Kita gunakan yang kaedah ini, 1/2 darab 2/3/4 liter. Okey, kita tukarkan ini kepada pecahan tak wajar. Daripada nombor bercampur kita dah tukar kepada pecahan tak wajar. Kemudian kita buat peneraban pecahan ini, maka kita akan dapat 11/8 liter. Okey, kita tukar balik kepada nombor bercampur, maka kita akan dapat 1/3/8 liter. Okey, tapi itu belum selesai lagi sebab dia nak jawapan dalam mililiter. Okey, jawapan dalam mililiter. Maka kita kena cari. Di sini cikgu guna kaedah yang sama, pecahkan supaya awak nampak dengan jelas. 1 liter, yang ini 3/8 liter. Jadi 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. 3/8 liter kita nak cari, maka kita kena darab dengan 1000, maka kita akan dapat 375 mililiter. Dan kita gabungkan semula, jadi isi padu dalam bekas Q adalah 1375 mililiter. Okey, itu cara yang pertama. Mungkin ada yang buat cara yang kedua. Okey, cara yang kedua, dia tukarkan dahulu ni. Dia tukarkan dahulu 2/3/4 liter ni. Okey, nampak di sini cikgu pecahkan juga. 2 liter sama dengan 2000 mililiter. 3/4 liter sama dengan 750 mililiter. Tergabungkan semula, maka kita akan dapat isi padu bekas P adalah 2750 mililiter. Dia cari yang ini dulu. Kemudian baru dia cari isi padu Q, 1/2 daripada 2750 mililiter. Okey, darab, kemudian bahagi. Kalau nak guna, siapa yang pandai guna pemansuhan, boleh guna pemansuhan. Dan awak akan dapat jawapan yang sama dengan cara pertama tadi, iaitu 1375 mililiter isi padu Q. Okey, boleh faham? Okey, kalau tak faham, ujuk balik jadual, mainkan semula. Kalau ada kesilapan pun sama, mainkan semula video. Okey. Baik, soalan seterusnya, hitung jumlah isi padu dalam mililiter air di dalam kedua-dua buah bekas itu. Okey, bekas P kita dah tahu 2750 mililiter. Kemudian bekas Q kita dah tahu 1375 mililiter. Maka jumlah isi padu dalam mililiter kedua-dua bekas itu adalah 4125 mililiter. Okay, ini soalan yang paling mudah ni. Okay,
Baik, akhir sekali, air di dalam kedua-dua bekas tu dicampurkan. Okey, tadi kita dah tahu bila dicampurkan dia jadi 4125 ml. Kemudian dah dituang sama banyak ke dalam 5 biji botol. Jadi kita bahagikan kepada 5 biji botol. Kita buat pengiraan menggunakan kaedah pembahagian panjang di sini. Maka awak akan dapat jawapannya, satu biji botol itu akan ada 825 ml. Okey, boleh faham? Kalau ada buat kesilapan, seperti biasa buat pembetulan, rujuk balik jadual pengiraan ataupun sifir itu kena buat dengan betul. Okey, itu sahajalah video Jom Jawab Matematik siri ketiga pada hari ini. Terima kasih kepada menonton. Jangan lupa like, subscribe supaya tidak ketinggalan video-video yang akan datang. Share kepada sesiapa yang berkaitan, yang yang nak menjawab juga matematik. So, itu saja. Kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Semoga bermanfaat, insya-Allah.